Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi untuk sama-sama kita mempelajari subjek reka bentuk dan teknologi tahun 6 di bawah tajuk penghasilan projek dan juga standard kandungan 4.3 mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanika serta standard pembelajaran 4.3.13 membuat persembahan projek dan 4.3.14 membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. Membuat persembahan projek. Setelah proses pengujian dan penambahbaikan kita lakukan kepada projek palang keselamatan kita, maka projek yang dihasilkan itu perlu kita persembahkan kepada rakan sekelas pula. Okey, semua ahli kumpulan perlu melibatkan diri dalam persembahan projek tersebut. Okey. Manakala persembahan projek juga boleh menggunakan perisian seperti Microsoft PowerPoint, Canva, KineMaster, InShot dan sebagainya. Semasa persembahan projek, rakan sekelas boleh bertanyakan soalan ataupun memberi pandangan tentang projek yang telah dihasilkan itu. Berikut merupakan maklumat yang boleh kamu masukkan semasa persembahan projek dijalankan. Okey, yang pertama, kamu boleh nyatakan apakah nama kumpulan kamu. Okey, nama kumpulan boleh kamu bentuk sendiri dengan persetujuan antara sesama ahli kumpulan. Okey, berikutnya ialah kamu perlu menyatakan apakah nama projek yang kamu jalankan ataupun yang telah kamu hasilkan. Okey, untuk projek kita ini ia boleh dinamakan sebagai projek palang keselamatan. Seterusnya, kamu juga harus menyenaraikan bahan, alatan dan komponen yang telah diguna pakai untuk kamu menghasilkan projek palang keselamatan, dan kamu juga harus menyatakan apakah fungsi sebenar projek ini. Okey, diikuti langkah pemasangan dan juga penyambungannya serta bahan kemasan yang akan ataupun yang telah kamu gunakan sehingga terhasilnya projek ini. Okey, dan yang terakhir sekali, jika ada nilai tambah, okey, nilai tambahnya seperti contohnya seperti kamu boleh memasukkan lakaran-lakaran yang kamu telah buat, okey, ataupun lukisan-lukisan kerja yang telah kamu hasilkan. Mari kita tengok bersama-sama tentang penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. Apakah itu penyelenggaraan? Penyelenggaraan adalah merupakan aktiviti yang dijalankan bagi memelihara, menjaga, mengendali dan melakukan kerja-kerja pembersihan ke atas alatan tangan dan mesin yang telah kita guna pakai. Setelah alatan tangan dan mesin diselenggarakan, barulah ia boleh disimpan di tempat yang bersesuaian di dalam bengkel kita, seperti di dalam laci, panel alatan ataupun di dalam rak penyimpanan yang telah dikhususkan. Mari kita tengok pula apakah tujuan penyelenggaraan. Penyelenggaraan dilaksanakan bertujuan untuk memastikan supaya alatan, perkakasan dan juga mesin selamat dan boleh digunakan berdasarkan kepada ciri ketahanan dan juga kesihatan. Tujuan yang kedua adalah bagi memastikan alatan, perkakasan dan juga mesin dapat mencapai ketahanan maksima sejajar dengan perbelanjaan yang dikeluarkan untuk membeli peralatan, mesin dan juga perkakasan tersebut. Tujuan yang ketiga pula adalah bagi memastikan alatan, perkakasan dan juga mesin tersebut dapat mencapai tahap boleh guna yang diterima. Tujuan yang keempat pula adalah untuk mencegah berlakunya kerosakan yang berterusan hingga alatan, mesin dan juga perkakasan tersebut sukar lagi untuk dibaiki. Tujuan yang kelima pula adalah bagi mengekalkan kecantikan dan keselesaan kita bagi menggunakan peralatan tersebut. Tujuan yang keenam adalah bagi memastikan supaya alatan tersebut tidak mudah rosak. Tujuan yang ketujuh adalah untuk memastikan supaya alatan yang rosak boleh dikenal pasti.
Manakala tujuan yang terakhir adalah bagi memudahkan guru atau foreman melakukan pengurusan pengiraan stok di dalam bengkel. Jenis-jenis penyelenggaraan. Terdapat dua jenis penyelenggaraan yang kita boleh lakukan, iaitu yang pertama, penyelenggaraan untuk mencegah berlakunya kerosakan, iaitu kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan mengikut perancangan guru. Manakala penyelenggaraan yang kedua pula adalah penyelenggaraan untuk membaiki kerosakan, iaitu kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan berdasarkan kepada laporan kerosakan yang ditemui semasa pemeriksaan berkala serta kerja penyelenggaraan selepas berlakunya kerosakan. Contoh kerja penyelenggaraan yang kita boleh lakukan ialah kerja-kerja membersih. Okey, apakah itu kerja-kerja membersih? Kerja-kerja membersih merupakan kerja penyelenggaraan yang melibatkan kerja membersihkan alatan tersebut daripada segala kotoran. Kerja membersih perlu dilakukan bagi alatan yang tidak mempunyai sendi bergerak, contohnya seperti pistol perekat panas. Seterusnya, di antara kerja membersih ialah membuang habuk dan mengelap kotoran pada alatan tangan. Sabun serta cecair pencuci digunakan untuk membersihkan alatan tangan dan juga mesin. Sebagai contoh, pistol perekat panas, muncung pistol perekat panas dibersihkan dengan menggunakan kain lembap yang tebal semasa rod perekat panas masih lagi dalam keadaan cair sebagaimana dalam gambar tersebut. Seterusnya ialah kerja-kerja membersihkan tapak kerja dengan menggunakan berus. Okey, tapak kerja gergaji tersebut dibersihkan dengan menggunakan berus. Seterusnya ialah kerja-kerja meminyak. Alatan yang mempunyai sendi bergerak dan permukaan mudah berkarat perlu diminyakkan dengan menggunakan minyak pelincir. Tujuan utama diletakkan minyak pelincir adalah untuk mengelakkan berlakunya pengaratan dan melancarkan pergerakan sendi alatan tangan seperti gunting, penjalur wayar, pelayar dan sebagainya. Okay, sebagai contoh, kerja-kerja menitiskan minyak pelincir pada mata gergaji sebagaimana dalam gambar tersebut. Seterusnya, mari kita lihat pula cara-cara atau langkah-langkah untuk menyimpan alatan tangan. Okay, terdapat 4 langkah untuk menyimpan alatan tangan, iaitu langkah yang pertama, perkakas dan alatan tangan yang telah digunakan perlu disimpan di tempat khas dan selamat, iaitu panel alatan, kotak alatan dan juga laci alatan. Langkah yang kedua, tempat menyimpan alatan perlu dilabel dengan nama alatan dan kuantiti supaya ia mudah diambil dan direkod jika berlaku sebarang kehilangan. Langkah ketiga pula, pemeriksaan perlu dilakukan dari semasa ke semasa. Manakala langkah keempat dan juga langkah terakhir ialah jika terdapat perkakas atau alat tangan yang hilang, perkara tersebut hendaklah dilaporkan segera kepada guru dan perlu direkodkan dalam buku kehilangan alatan. Seterusnya, mari kita lihat pula cara-cara atau langkah-langkah untuk menyimpan alatan tangan. Okay, terdapat 4 langkah untuk menyimpan alatan tangan, iaitu langkah yang pertama, perkakas dan alatan tangan yang telah digunakan perlu disimpan di tempat khas dan selamat, iaitu panel alatan, kotak alatan dan juga laci alatan. Langkah yang kedua, tempat menyimpan alatan perlu dilabel dengan nama alatan dan kuantiti supaya ia mudah diambil dan direkod jika berlaku sebarang kehilangan. Langkah ketiga pula,
Pemeriksaan perlu dilakukan dari semasa ke semasa. Manakala langkah keempat dan juga langkah terakhir ialah jika terdapat perkakas atau alat tangan yang hilang, perkara tersebut hendaklah dilaporkan segera kepada guru dan perlu direkodkan dalam buku kehilangan alatan. Baiklah, sekian dahulu daripada cikgu untuk video pada kali ini. Berjumpa kita sekali lagi pada video yang akan datang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera.